Tuan-tuan lupa pun dah teruk. Bayang kalau Allah Ta'ala lupa. Subhanallah. Subhanallah. Satu, sikit ilmu fiqah ambil. Tok Imam kalau lupa sebut apa? Yang inilah ajar zikir. Tengok orang lupa, bersihkan lupa pada Allah Ta'ala. Inilah belajar tauhid. Dan belajar fiqah sekali. Saya belajar, dan nak belajar, nak faham tu tuan-tuan, jenuh belajar. Dengar saya sebut. Kita bila imam lupa, kita selalu, kita kata jangan niat tegur batal. Betul ayat tu. Pasal mana boleh istilahnya menegur. Menegur ni istilahnya bercakap. Walaupun kita nak tegur kesalahan, istilahnya khitab tu, batal semayang tu. Itu mesti ada zikir. Nak zikir apa? Subhanallah memang zikir. Tapi macam mana nak membezakan antara zikir dengan bercakap? Situ lah tempat dia. Situ tu faham saya dah fokus mana. Bila imam lupa, fokus tak lupa. Allah lupa? Tak lupa. Bila ada benda tak munasabah ke Allah Ta'ala, kita nak expression apa dia ajar untuk kita sebut? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah lupa. Alhamdulillah. Itu tak? Allah lupa? Subhanallah. Imam lupa. Imam lupa. Allah lupa. Subhanallah. Subhanallah tu bersih lupa pada Allah Ta'ala. Nampak imam lupa, ambil perkataan lupa tu, lupa. Allah lupa. Subhanallah. Bersih lupa pada Allah Ta'ala, bukan bersih lupa pada imam. Bersih lupa pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Imam perasan dia kena tegur. Baru betul amalan subhanallah. Baru betul akidah. Tengok fenomena alam, hati muraqabah Allah Ta'ala. Best. Ulama kita ajar best. Kita yang ngaji tak faham. Saya sebut tu saya tak faham. Saya take time nak faham tu. Kadang-kadang tok guru ulang berapa kali tapi tak apa faham, tak tangkap dia sebut apa tu. Apa dah dia nak sebut ni. Tuan-tuan pun saya tu I don't know whether you can understand me or not. What I'm saying to you. Saya kata tentang subhanallah tu. Imam lupa, kita sebut memang subhanallah. Tapi kita tak kata imam lupa tu tegur lupa dia. Subhanallah, fokus sudah kata. Ambil fokus dalam perkataan lupa tu. Imam lupa. Allah tak lupa. Subhanallah, Allah tak lupa. Subhanallah, subhanallah. Kita subhanallah, Allah tak lupa. Imam perasan kita tegur dia. Padahal dengan muka dia. Kita pun bukan tegur dia. Kita kata subhanallah, Allah tak lupa. Betul lah kita punya amalan. Jadi tak batal sembahyang kita. Walaupun berlaku kejadian imam lupa dalam solat, tapi hati kita masih muraqabah dengan Allah Ta'ala. Subhanallah, Allah tak lupa. Cantik Beka. Yang ni kelang kabut duk cerita sembahyang tu. Subhanallah. Subhanallah. Degil imam ni. Subhanallah. Aku tegur dia tak jadi apa-apa. Aku tegur sembahyang lain lah. Dia sembahyang sah, tak sah sembahyang. Pak. Tu saya sebut lah, saya ngaji dulu, take time dulu. Saya ikut lembab otak, tuan-tuan cerdik semua. Sekali dengar faham, bagus. Tahniah untuk tuan-tuan. Saya mengaji lambat dulu nak faham lah tu. Tu saya bukan orang cerdik mana. Sebab saya ngajar, satu nampak cerdik sikit. Tapi kalau ngaji, tuan-tuan lebih kat saya. Saya ngaji tapi lambat sikit. Tuan-tuan ngaji sekali ya ingat terus nak faham. Oh, tahniah untuk tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak mengaji, tu yang jadi bodoh sikit tu. Kalau tidak tuan-tuan yang ajak saya, bukan saya ajak tuan-tuan. Habis sikit gitu. Ataupun kata dia berlaku dengan tersilap. Subhanallah. Satu kaedah kita diajar apa-apa sesuatu nisbah pada Allah Ta'ala, perkara yang tak layak, subhanallah. Tu sebut benda-benda yang kita rasa keagungan Allah. Allah Akbar. Dapat satu nikmat, alhamdulillah. Tu expression yang dia ajar. Tu subhanallah ni tanzih Allah Ta'ala. Tu imam lupa, Allah lupa. Subhanallah. Siap. Best. Ataupun kata dia dengan lalai, subhanallah. Allah Ta'ala takkan ada apa-apa yang dibuat lalai. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dia takkan buat dengan main-main. Apatah lagi lalai, subhanallah. Apa lalai ni? Buat satu dengan tak ada sedar. Subhanallah. Kita banyak benda lalai. Ataupun dengan ilat, ataupun buat dengan ilat. Artinya dengan sebab seperti i'tiqad satu bangsa. Yang ni agak panjang. Pasal yang ni pun ada bab yang kalau ni cuma akidah kita kena betul kan. Bab lalai lupa ni terpaksa ni memang rasanya tak ada masalah kat kita. Nanti ada buat dengan elat. Kena tengok sikit ada istilah elat dan maklul. Take time juga nak sebut tu. Tambah dengan uslub baca kitab ni.
di slow sikit. Jadi kita tangguh dulu situ, insya-Allah kita sambung nanti atau dengan ilat. Wallahu alam, yang baik pada Allah Taala. Silap salah kasar bahasa tak sedap dengar tu silapan kat pantai. Macam mana pun soalan kalau ada, banyak benda sentuh hari ni. Cuma dasar kita sebut ialah bab iradah, wajib i'tiqad Allah Taala masih ada kehendak. Dia berkaitan dengan bab qada qadar, khususnya tentang takdir yang penggunaan Melayu yang kita ertikan dengan mana semua tu ketentuan Allah Taala, baik buruk semua tentu dia. Ke Allah Taala mesti diiktiraf begitu. Ada sikit saya sebut tentang bab adab, tentang kata kat kita disuruh kita bertindak mengikut apa yang sepatutnya bertindak di atas peraturan cause and effect, di atas persyariatan yang Rasulullah ajar. Itu kat kita, ke Allah jangan dilupakan dan jangan dilalaikan. Tentang semua adalah kehendak dia. Yang apa saja yang berlaku, rasakanlah semua kehendak Allah. Dan untuk mendapatkan mafi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati aku melainkan Allah, yang sentiasa ingat Allah Taala 24 jam. Hal tu yang kita nisbah tanggungjawab tuan-tuan, supaya kita tak berdosa berakidah yang tak ada istilah kita mensyirikkan ke Allah Taala dari sudut kita merasakan ada selain daripada Allah Taala boleh buat sesuatu dalam 24 jam. Di situ yang kita cuai. Kalau hati tak muraqabah ke Allah Taala, kita akan berasa ada selain pada Allah Taala buat satu. Bahkan kita hanya akan rasa Allah Taala hanya buat satu, kadang-kadang hanya dalam majlis ilmu je. Dalam masa lain tak rasa pun ke Allah Taala. Yang ni yang sangat lemah kat kita kan. Sangat lemah kat kita. Walaupun kita belajar faham angguk, tapi kita tak jadikan darah daging kita yang mafi qalbi ghairullah daiman. Tak ada. Yang tu yang kalau atas sebut ulama, dia kena latihan zikir, kena ada doa. Doa pun bukan just only hafal dan sebut di mulut, tapi hayati dia. Dan kalau perhati semua bab doa tuan adalah mengajar prinsip iradah ni. Apa dia? Semua hak Allah. Naik kendaraan, alhamdulillah, puji Allah. Allah, makan minum, Allah. Sebelum makan, Allah. Dia bagi kita makan, dia bagi kita minum, dia bagi kita kenyang, dia yang bagi jadi kita Islam. Alhamdulillah kenyang, dia yang bagi semua dia. Naik kenderaan, keluar masuk masjid, ya Allah jadikan aku nur, semua nur, cahaya nur, keluar nur, masuk nur, semua nur, kanan kita nur, depan kita nur. Masuk kenderaan, Allah Ta'ala yang mudahkan kenderaan. Bukan bagus kenderaan kita, bukan baru ni, baru lepas maintenance, baru lepas bumbu minyak 97 mobil. Dah. That's not the issues. That's not the point. That's not the akidah. Akidah is Allah semua. Kita tak dapat tu. Saya sebut kita tu saya lah. Sorry lah saya kekritakan itu. Saya lah tu. Tuan-tuan wali. Tuan-tuan tak faham saya jumpa wali itu sudah. Lebih kurang kita sebut itu isu-isu sabit itu yang menyambil lah. Macam mana pun soalan kalau ada, kok ada apa-apa yang tak clear itu, kok tersilap faham ke apa ke, soal kalau ada. Ada soal? Ya. Ya. Ayat mutasyabihat tu, maksudnya apa maksud yang sepatutnya dipaham. Dah, artinya di sebab bab tu kita bicara dah dulu kan. Kok hadir tak hadir kuliah subuh je lah. Kedah sebut ulama, bila sebut mutasyabihat ni, maksudnya kalau asal terjemahan mutasyabihat tu, dia ialah ayat-ayat yang ada translation dia, ada istilah serupa menyerupai makhluk. Allah ada macam serupa menyerupai makhluk. Dan istilah mutasyabihat ni tak dikatakan mutasyabihat, melainkan ayat yang ada serupa menyerupai Allah ke makhluk, yang benda yang diserupakan tu hanya khusus sifat makhluk aja. Sepatutnya itu makhluk punya sifat. Allah tak akan bersifat begitu. Yang tu yang dipanggil mutasyabihat. Macam mana pun sekadar untuk faham mutasyabihat tu, untuk tengok apa konsep. Kalau saya tak syarah panjang pun, kita akan menerima apa yang ulama dah syarahkan lama dah konsep itu. Misalnya mendengar, melihat, kita pun mendengar, melihat, betul? Untuk Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar, Allah Ta'ala melihat, kita melihat. Okey tak? Okey? Cuma mesti kita melihat kita punya style, dengan ada mata, biji mata, ada mata, retina, otak masuk proses, faham kan?
telinga pun masuk saya sambung yang saraf, faham kan? Itu dengar kita. Dengar Allah, melihat Allah. Kita pun sebut apa? Dengar, bukan telinga. Pasal telinga adalah anggota. Mustahil anggota ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar dan melihat bukan dengan anggota. Dia tak mendengar dengan telinga. Dia tak melihat dengan mata. Tapi dia melihat dan mendengar. Tapi bukan dengan alat. Apa dia? Tak dipersoal. Kita tak dibenarkan membahaskan bab-bab hakikat zat. Okey, itu clear rasanya. Yang tu tak dipanggil mutasyabihat. Pasal apa? Pasal tu sifat yang layak. Yang sifat itu adalah kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Okey, selesai. Adapun perkara-perkara yang kalau sebut ni adalah menunjukkan ada ciri makhluk ke Allah Ta'ala. Tak mana ciri makhluk? Muka. Muka, tangan. Kalau kata tangan ke muka, kita ada tangan, Allah Ta'ala ada tangan, kita ada muka, Allah Ta'ala ada muka, tu masalah bab akidah. Masalah tak mana? Tadi dengar, lihat macam mana? Dengar tu sifat. Muka dan tangan adalah komponen, juzuk, parts. Dia adalah a'dha bahasa Arab. Orang putih apa? Anggota. Anggota lah. Orang putih bahasa apa? Anggota. Ha? Anggota lah kan? Itulah. Yang anggota lah. Jadi anggota adalah sifat makhluk. Begitu juga ada di arash. Maksudnya mengisi ruang. Ini adalah ciri makhluk. Ambil apa? Menjadi manusia atas matlamat ini. Buat macam ni. Itu ambil faedah. Sifat makhluk. Sifat tak sempurna. Sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Sedangkan di teks Quran, macam mana buat macam mana? Itulah dipanggil mutasyabihat. Yang tu yang nak diselesaikan. Baik, di atas kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, tu yang ada dua nama istilahnya. Dia bukan khilaf pendapat, tapi dia ada dua cara. Dan dua-dua tu adalah betul. Antara kaedahnya, mesti kalau sebut muka, mesti bukan makna muka dengan makna juzuk. Subhanallah. Siap. Apa makna? Tak bagi huraian. Itu adalah salaf. Itulah mutasyabihat. Kalau wajah beqa wajhu, apa maksud wajhu? Terjemah memang ada. Tapi takkan makna muka juzuk anggota. Subhanallah. Mesti ada makna yang layak. Atas, cuba perhati sikit tu. Atas kaedah ahli sunnah wal jamaah, sepanjang saya duduk mengaji, yang kita kena jaga, yang selalunya kadang-kadang orang tersilap bagi huraian tak ni. Apa dia? Bukan muka yang layak. Apa? Makna muka yang layak. Tu yang bagi betul tu. Makna muka tu yang dilayakkan ke Allah Ta'ala. Bukan muka yang layak. Muka yang layak, muka dengan makna juzuk tak betul. Tangan dengan makna tangan tak betul. Dia mesti makna muka yang layak. Apa makna? Mesti ada makna dia. Tangan mesti ada makna tangan. Tapi bukan makna, bukan translation tangan. No. Mengertikan tangan dengan tangan. Walaupun kata tangan yang layak, salah pasal tangan, as long you faham kata tangan itu adalah anggota juzuk, tak ada khilaf ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan kufur. Ayat tu mutasyabihat. Semua ayat-ayat yang macam tu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. He is with you wherever you are. So dia dengan kita. Ada ayat Quran kata fi sama. Ada kata alal arsh. Ada aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wherever you face your face, Allah is there. Tadi Allah is there. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wherever you are, Allah is with you. Allah is where you face your face. Allah with us. Allah is sama. Allah is alal arsh. Which is the right information? Surely all the translation is not the meaning. Mula cakap orang putih kan, dan itulah lebih kurang kan. Mesti bukan makna. Apa maknanya? Dia ada makna, makna yang layak. Bukan ada yang layak di arash, duduk yang layak, muka yang layak, tangan yang layak. Tidak. Jangan melayakkan perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala. Untuk apa? Dia mesti ada makna yang layak. Ni saya sebut dengan istilah Melayu je lah. Saya nak guna istilah-istilah ulama sebut wal tajmatu ma'lumun wa khaifiyatu majhulun wa su'alu bid'atun. Nak sebut tu kok jadi bercelaru kan.
Saya sebut tu. Jadi atas prinsipnya pun ayat mutasyabihat ni tujuan dia buat apa? Tujuan dia supaya jangan ada salah faham kita ke Allah Ta'ala yang ada dasar prinsip laisa kamitslihi syai' lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan ada tergambar di kepala otak kita macam mana kita faham kepada makhluk yang boleh diimaginekan dengan sesuatu imajinisasi. Subhanallah. Jadi itulah fungsi yang kalau kita belajar dalam bab akidah tentang ayat mutasyabihat yang perlu diselesaikan. Dan yang ni lah yang ada ustaz-ustaz salah faham dalam bab ni, khususnya yang nama Al-Wahabiyyin tu lah. Dia memahamkan translation mentah-mentah ayat Quran. Dan mereka pun kadang-kadang berdalil macam saya sebut tadi lah. Dia kata apa? Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar, apa masalah? Mendengar yang layak dengan Allah Ta'ala. Dia melihat yang layak dengan dia, kita pun melihat, Allah Ta'ala melihat. Yang tu tak ada masalah. Apa salahnya kita nak kata Allah Ta'ala ada muka yang layak, kita ada muka? Muka kita, muka Allah. Bukan sama muka kita dengan muka Allah Ta'ala. Tengok cara berhujah dengan menggunakan kaifiat yang tu. Soal, betul ke? Tak mana salah dia? Tang muka adalah juzuk, dia bukan sifat. Mendengar dan melihat adalah sifat. Itu tempat ralat dia. Dan memang dia tu, orang yang bercakap tu, dia tak perasan sebenarnya apa yang dipahamkan sifat dan apa yang dia duk faham dengan anggota dan juzuk. Rasa saya jawab soalan. Walaupun saya tak panjang detail itu, tapi format tu rasanya kalau agak-agak tak jelas, you must ensure yourself get information from the right person to make the description. Macam mana dia punya huraian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal ardha min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.